Okey, kemudian apa yang kita nak buat? Kita kena keluarkan adjustment layer. Tekan project, adjustment layer. Inilah efek yang ditunggu-tunggukan. Okay, maybe ada yang pernah guna, ada yang tak pernah. Jadinya saya tunjukkan efek ni. Pergi kat new, right click, new item, kita tekan adjustment layer. Tekan je OK, tak payah ubah apa-apa. Adjustment layer ni boleh buat macam-macam. Maybe sebelum ni kamu buat untuk color correction, color gradient. Hari ni saya nak tunjukkan guna adjustment layer kita buat effect motion tracking. Ala-ala motion tracking lah. Okay, tarik je adjustment layer. Adjustment layer ni apa? Untuk bagi yang tak pernah guna, adjustment layer ni dia macam satu ruangan kosong. Ruangan kosong untuk kita letak je efek apa-apa dan dia akan memberi kesan kepada apa saja yang berada di bawahnya. Okey, macam ni lah bawah dia. Okey, kebiasaannya dia guna untuk color correction, color berbagai itulah, supaya dia tak perlu nak buat satu-satu video. Dia automatic bagi kesan dekat ke semua video. Ambil adjustment layer. Adjustment layer saya nak apply effect. Effect apa? Effect transform. TRANS. Okey, bila type tu je FORM, nanti kamu akan jumpa dekat sini under distort. Okey. Okey, saya harap video ni clear lah. Kalau tak clear boleh tukar 1080 punya resolution ke, bacalah tulisan dekat sini. Okey, transform, just dragkan saja dekat adjustment layer. Okey, kita nampak adjustment layer punya effect control keluar dekat sini. Okey, apa yang saya nak kamu buat, kita pergi kat scale. Scale ni nak tukar berapa? Adjustment layer, kita jadikan dia sama juga, konsep prinsipal dia sama macam sebelum ni. Kalau nombor dia besar, dia akan zoom. Kalau nombor dia kecil, dia akan zoom out macam tu. Saya nak letak dalam nilai dia 160. Nampak? Dia zoom terus dekat-dekat. Alright. Okay, nampak tak? Tapi sekarang kita dah zoom. Macam mana kita nak buat yang kamera tu follow daripada kiri ke kanan pula? Okay. Dan nak buat efek ni tak lain dan tak bukan, kita kena guna keyframe. Okay, keyframe. Keyframe ni siapa yang tak pernah guna keyframe, jangan risau, dia simple je. Dia macam ni. Okay, saya nak kamu guna, tadi kita dah belajar pasal position, betul tak? Position untuk gerak kiri ke kanan, X, Y, benda-benda tu. Tapi bila kita apply transform, saya tak nak kamu guna position sebab nanti keliru. Bila kamu tarik ke kiri, dalam video ni akan gerak ke kanan. Bila tarik ke kanan, dia akan gerak ke kiri. Okay, Ctrl Z, saya tak nak. Jangan guna position, saya nak kamu guna anchor point. Bila pakai anchor point, bila gerakkan ke kiri, video tu akan ke kiri. Gerakkan ke kanan, video tu akan ke kanan. Okay, sama je macam sebelum ni, tapi kita nak letak setkan. Kita nak setkan pada minit-minit sekian, pada minit sekian. Dia seumpama macam ni lah. Okay, saya explain lebih panjang sikit untuk part ni. Alright, dia macam ni. Keyframe ni dia seumpama macam satu titik dan satu titik. Biasanya kita akan nampak titik-titik macam ni lah. Okay, bila titik pertama ni, kita bagi tahu dia biasanya ada X, Y, scale, nak scale up ke scale down ke kan. Value dia macam ni. Contohnya X saya nak 0, 0, Y pun 0, 0, scale pun 0. Macam ni lah. Ni kedudukan titik dia sekarang ni. Okay, pada keyframe yang seterusnya, saya nak kedudukan dia jadi, okay, ni standard punya XYS ni, ya, jadi macam maybe 15. Untuk X 15, Y jadi maybe 2, S jadi 2 juga. Jadinya dia punya kedudukan daripada contoh dia square, daripada titik pertama ke titik kedua, dia maybe akan jadi X. X ni ke kanan, dia dah ke kanan 15 square macam tu, 15 kedudukan. Lepas tu Y dia dah ke atas 2 petak macam tu, dan S dia dah membesar 2 kali macam tu. Macam itulah dia ringkasan dia. Okay, maybe saya explain laju, takut tak faham. Okay, tak apa, itu lain kali kita cerita. Tapi untuk keyframe dalam ni sangat simple. Okay, first kali saya nak kamu semua pergi kat anchor point ni, tarik paling kiri. Okay, tarik paling kiri sampai tak nampak hitam belah sini. Okay, tak kisah biru ni letak mana-mana dulu, jangan risau. Tarik je ke kiri, cari pusat kiri dia. Ataupun kalau nak lebih precise sekali, boleh type sini 601. 601, enter. Nanti dia dah betul-betul kat tepi. Okay, bila dah type 601, saya nak kamu semua tekan jam rending tepi anchor point ni. Tekan, tup. Nanti kamu akan nampak satu titik. Titik ni lah yang saya maksudkan tadi. Alright. Bila kamu dah ada titik pertama, kamu boleh tarik titik ni pergi ke
depan sekali. Okay, boleh gerakkan titik ni pergi paling depan. Kemudian nampak anchor point warna jam ni dah warna biru. Okay, seterusnya apa yang saya nak kamu buat, dekat nombor 601 tadi ni, tarik ke kanan pula. Tarik sampai dia gerak ke hujung belah sana. Okay, dah tarik hujung belah sana. Kalau nak lebih precise sekali, tepat sekali ukuran dia, type 1317. Okay, 13 dan 17. So nanti dia tepat-tepat lah ke hujung ni. Alright, so dah ada titik kedua. Tarik ke hujung sini. Tarik ke hujung paling kanan. Okay, jom kita try play video kita. Okay, nampak tak kamera tu dah bergerak daripada kiri. Dia dah follow subjek kita. Actually dia tak dah follow subjek kita. Kita yang set kan. Kedudukan dia tu nampak dia dah bergerak. Alright, sekarang kita dah buat tu. Apa step seterusnya pula? Kita nak buat color. Kita nak tukar color sikit lah. Dan color pun saya bukan nak ajar detail-detail color ke, guna scope-scope apa ke kan. Just simple je. First kali pergi kat project, kita ambil adjustment layer tadi yang kita buat tu. Tarik, letak. Panjangkan, letak ke hujung. Saya nak tukar color lah. Label kasih meriah sikit. Blue. Okay. Kita potong. Saya nak kamu jangan potong lagi. Kita pergi kat effect. Type dekat sini pula, dekat tempat effect ni, type Lumetri. Okay. Macam salah je ni. Lumetri. Okay, ada tak? Scroll bawah, dia under video tak silap. Kalau panjang sangat kan, type je color. Okay, bila type color, alamak ais. Okay, bila type color, kamu akan nampak color bawah video. Bawah video effect, color correction. Bawah ni akan jumpa Lumetri color. Okay, akan jumpa Lumetri color. Tarik Lumetri color ni, pergi adjustment yang paling atas yang kita dah buat tu. Nampak tak? Paling atas ni. Alright. Bila dah tarik paling atas. Okay, sebelum tu jangan lupa save. Ctrl S untuk save. Kalau tidak, kita punya prosesnya akan berat lah. Silap-silap kamu semua dah crash lah Adobe Premiere Pro tu. Okay, bila dah apply Lumetri color, dia akan ada dekat bahagian bawah ni. Nampak Lumetri color. Okay, apa yang saya nak kamu buat, sepatutnya boleh je keyframe, tapi saya malas nak tunjuk keyframe sebab macam complicated je nak explain kan. Okay, saya nak kamu tekan C, cut. Untuk cut, potong je dekat partition, betul-betul dekat tengah yang video kedua ni terbelah. Saya nak kamu potong juga dekat video ni yang terbelah. Okay, nampak dia dah terbelah dah. Alright, saya tukar color juga supaya mudah nampak. Color teal pula. Okay, biru pekat dan juga hijau tua macam tu lah. Ok, untuk video pertama ni kita dah add effect Lumetri color. Bawah basic color correction, dia akan ada bawah dia akan ada tulis temperature. Ok, bawah dia akan ada tulis temperature. Saya nak kamu tekan dekat temperature tu. Saya nak, mungkin yang pertama ni kita main, let's say lah warna merah. Ok, kamu bolehlah tukar color apa yang kamu nak. Tak semestinya ikut color saya. Okay, yang pertama ni color merah. Lepas tu yang kedua ni, kita tukar ke warna, pergi tempat sama, basic color correction. Bawah dia ni tadi temperature, tadi warna merah kan. Kali ni saya nak color biru pula lah. Tarik belah kiri. Sampai jadi negatif 300 macam ni kan. Nampak tak? Okay, kita dah ada warna merah daripada belah kiri. Kemudian biru belah kanan. Nampak tak? Takkanlah dia tiba-tiba jump terus tukar color macam tu kan. Jadinya buat benda yang sama macam saya ajar sebelum ni, iaitu apply default transition. Pergi dekat tengah-tengah video ni, tengah-tengah ni, right click, first left click dululah sampai keluar benda merah kecil ni. Kemudian right click, tekan apply default transition. Nanti akan ada benda ni, kita boleh gerakkan lah, nak kecil ke nak besar ke. Boleh juga gerakkan ke atas ni, gerakkan ke atas ni. Okay, so bila kita play, nampak tak? Dia dah lembut je bertukar color dia. One more. Okay, nampak? Dia tukar lembut je. Okay, saya punya Adobe Premiere Pro dah mula sangkut-sangkut. Biasa, dia memang akan crash pun biasanya. Okay, nampak tak? Dia dah tukar color. Kemudian, bila kita dah letak Lumetri color, simple je. Last kali, iaitu
time remapping. Okay, time remapping tu ataupun kata lain dia ialah daripada perlahan laju, lepas tu perlahan balik. Okay, macam mana nak buat? First kali daripada banyak-banyak ni, okay, tips saya lah, siapa yang laptop tak dapat nak support ke, maybe tak larat ke nak run ke kan, boleh render dulu. Benda sekarang ni dah boleh render, means render export lah. Okay, tapi siapa yang boleh support lagi, kita select ke semua sekali, ke 4-4 tingkat yang ada ni, kita select ke 4-4, kita right click, kita tekan next, tekan je OK. Nampak tak? Daripada 4 tingkat tadi tu, dia dah kumpulkan dalam satu sahaja, dalam satu ni sahaja. Sampai jadi warna biru. Kemudian, dekat mana nak buat time remapping ni? Okay, siapa yang pernah guna, tahniah, sebab susah jugalah. Siapa yang pertama sekali yang belajar sendiri nak jumpa benda ni. Okay, first kali line ni, kamu akan nampak line ni kan. Line ni kalau kita letak tengah-tengah, dia akan jadi opacity. Opacity ialah transparency. Bila tengah-tengah 50%, dia akan jadi 50 lah ni, nampak tak? Kalau kita letak paling bawah, dia akan jadi gelap. Bukan gelap sebab apa? Sebab video tu transparent, kita nampak background, latar belakang. Jadinya tak ada pun nak usik benda ni. Kita just right click, kita tekan show clip effect. Dekat tepi saya ni, tepi sini. Okay, tekan time remapping dan tekan speed. Okay, tekan speed. Dia ada tepi ni, tekan speed. Okay, dia biasa ada paling bawah lah. Okay, right click, show clip effect, time remapping, speed. Maybe ada laptop ke ada apa kan yang maybe tak muat kan, tak nampak bawah kan. Kamu paksa dia naik paling tinggi, right click, tak muat jugalah. Memang ada kat bawah ni Alright, ni saya turunkan balik. Sebab tadi ingatkan berjaya, tapi tak rupanya. Okay, nanti dia berbeza. Line ni ada kat tengah-tengah. Tapi kenapa tak gelap pun gambar? Sebab kita dah tukar. Tadi ialah opacity, sekarang kita dah tukar kepada time remapping. Tadi dekat sini opacity. Opacity ialah transparency lah. Kita dah tukar kepada time remapping ialah speed. Okay, yang bawah sini tadi speed. Okay, nice. Macam mana nak guna time remapping? Just tekan P. Okay, tadi saya dah bagi tahu shortcut pasal C. C untuk cut. Okay, dan saya dah bagi tahu ialah V. V untuk select lah kan. P pula ialah untuk pen. P ialah untuk pen standard lah kan. Kita tekan P, P, tekan je P pertama dan P kedua. Okay, kemudian tukar balik V. Alright. So, kita dah ada titik pertama, titik kedua. Tapi titik dia berbeza sikit. Nampak tak titik atas ni? Dia dah berbeza sikit bentuk dia. Tapi jangan risau. Dia punya, mungkin patut risau lah sebab dia agak susah sikit. Tapi jangan risau. Okay, jangan risau. Saya try tunjuk. Okay, first kali kita jangan tekan apa-apa kat keyboard. Kita just tekan kat mouse, tarik. Besarkan dia ni. Nampak tak? Daripada satu titik tadi, kita boleh kembangkan titik dia tu. Kembangkan dia. Sama juga dengan belah sini. Tarik, kembang, tarik, kembang. Okay. So, kita dah ada dua. Saya lukis sikit. Okay. Tadi perasan tak? Ada satu titik. Ada satu... Alamak, warna merah pula. Okay. Satu titik, satu titik. So, kita dah splitkan dia. Satu sini dan satu sini. Satu sini dan satu sini. Daripada line lurus ni, nampak line ni lurus kan? Kita nak jadikan dia gunung macam ni. Gunung macam ni. Sebab apa nak jadikan gunung macam ni? Sebab kita nak dia pada awal mendata. Dia, konsep dia, makin tinggi gunung ni, makin laju. Makin rendah, makin slow. Makin slow motion lah kiranya. Okay. Makin tinggi, makin laju. Makin rendah, makin slow lah dia. Okay. Jadinya kita nak dia membukit macam ni. Membukit. Jom kita tengok macam mana. First kali kamu semua tekanlah titik yang kamu dah split ni tadi. Saya nak tukar color lah sebab nampak label. Saya nak tukar mungkin color ni. Tak boleh juga sebab dia biru Ni pun tak boleh juga. Warna merah kot. Rose. Okay, much better lah sikit berbanding tadi. Okay, macam mana kita nak buat? First kali, line tengah-tengah kita dah split satu sini, split satu sini. Yang tengah-tengah ni tarik je ke atas. Tolak je dia ke atas. Okay, bila tolak ke atas dia dah membukit dah. Bukit ni yang saya maksudkan tadi. Okay, kita boleh tarik, masih boleh tarik lagi gap dia. Tak apa, just gerak-gerakkan dulu. Nanti lama-lama kamu faham lah macam mana dia punya shape tu. Okay, jadinya kita try play. Bila kita play
Play, kita tengok hasil dia. Zoom, laju, tutup. Dia tersangkut sikit tadi. Lepas tu slow. Okay, dia macam ni. Perasan tak tadi bila kita letak efek macam ni, dia jadi macam ni. Gunung kita tadi, dia bukan gunung, dia jadi macam ni. Bila kita jadikan dia macam ni, dia daripada normal, laju, turun, normal balik. Kita tak nak dia macam kaku, macam dup macam tu. Kita tak nak. Jadinya saya nak dia smooth, nak dia lembut je macam ni. Nampak tak beza atas dengan bawah? Bawah ni macam tup. Atas ni macam lebih kurang macam tu lah. Okay, tak tu lah kamu faham macam mana kan? Okay, jadinya untuk video ni macam mana nak buat, just tekan je dekat point yang kamu belah ni tadi. Nanti akan keluar palang macam ni. Just tekan titik yang belah atas ni. Okay, tekan titik yang belah atas ni. Daripada split ni, tarik ke tepi sampailah dia jadi bentuk S. Sampailah dia jadi sikit lah curve macam ni. Nampak tak perbezaan kiri dan juga kanan? Ulang balik step tadi, tapi kali ni tekan yang belah kanan pula, buat S ke sini pula. Alright, nice. Try play. Okay, betul-betul ke kasut sikit. Lepas tu buka pintu, zoom. Sebab tengah-tengah dia macam bosan lah, macam slow. Okay, kita kasih motion speed sikit. Alright, tengah ni maybe saya nak laju. Nak lajukan lagi, tinggikan lagi. Lepas tu yang ni rapatkan sikit lah. Alright, bila dah berpuas hati, saya rasa okay, ini dah yang terbaik lah. Rasanya confirm lah ni lah. Dah tak nak ubah apa-apa. Kalau dah tak nak ubah apa-apa, saya ajar cara nak export. Mudah saja. Hanya tekan 2 keyboard je. First kali ialah in dengan out. In dengan out. In, depan huruf dia ialah I. Out, depan huruf dia ialah O. Jadinya kita tekan I dulu, in. Nampak tak? Bila tekan I, make sure warna biru ni pergi. Kalau kita tekan kat sini, kita tekan I, dia akan berhenti kat sini. Dia akan render kita punya video daripada sini ke hujung sini saja. Tak nak. Saya nak daripada awal, daripada start. Saya tekan I. Nampak? Daripada awal. Dan kalau kita tak letak O dekat hujung ni, dia akan render sampai hujung sana. Elok-elok video kita 10 second je dah render sampai 2-3 jam kan. Okay, jadinya pergi kat hujung sini. Maybe kita zoom sikit lah, kasih detail, kasih dekat, nampak betul-betul hujung dia ni. Tekan O. O apa? Out. Okay, rapatkan. Okay, nampak tak? Dah ada dah, in dengan out. So kita dah letak hujung sini dan letak hujung sini. Kita tekan Ctrl M. Ctrl M. M tu untuk apa? Saya pun tak tahu untuk apa. Tapi memang Ctrl M. Maybe kamu punya laptop huruf M dekat keyboard tu rosak pula. Aduh, tak boleh guna shortcut keyboard kan? Boleh je pergi kat atas ni, ada tulis file. Dekat file, tekan file. Alamak, kenapa tak boleh tekan ni? Oh, kenapa tak boleh tekan? Okay, dekat file ni, bawah ni kamu akan jumpa export. Okay, bila tekan export, nampak sini dia ada tulis media. Ctrl M, tekan Ctrl M. Okay, bila dah tekan Ctrl M, atas sekali H.264 biar. Bawah ni preset. Saya sangat sarankan kamu semua scroll paling bawah sampai jumpa YouTube 1080p. Ikutlah, kalau nak YouTube 4K pun 4K lah. Okay, tapi saya nak 1080p sahaja. Sebab apa YouTube? Sebab YouTube ni universal. Kamu export ke YouTube, nak masuk ke Facebook boleh, Instagram boleh, TikTok pun boleh. Okay, jangan risau. Masuk je YouTube. Output name, kita tekan. Kita type lah final result ke apa-apa kan. Saya tak 2 supaya tak sama. Kemudian tick dekat use maximum render quality. Okay, bila dah tick kat sini dah relax lah, dah tak payah fikir dah. Okay, dah rasa selamat lah video tu. Memang TikTok punya lah video tu kualiti dia. Kemudian last kali, ini ada tulis estimate file size dalam 20 MB macam tu. Tekan export. Okay, tunggulah dia export. Rasanya tu saja untuk video tutorial kita pada kali ini. Memang sangat ringkas tutorial ni. Actually tak ada nak cakap ringkas sangat kan, sebab saya tengok record ni dah sampai setengah jam jugalah. Okay, so saya harap kamu semua boleh aplikasikan tutorial ni. Kita boleh, banyak benda kita dah cover, daripada keyframe ke efek-efek yang lain tu. Saya harap kamu semua boleh try edit video ni dan
boleh upload kat social media, boleh tag inhalf00. Thank you so much for watching. See you for the next video. Thanks so much. Bye bye. Bye bye. Bye bye.